sedia perinci kawalan keselamatan di KLIA. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Polis Diraja Malaysia PDRM sedia kaji kawalan keselamatan secara terperinci di KLIA. Komitmen itu bagi memastikan tahap keselamatan orang ramai di kawasan tersebut berada pada tahap tertinggi. Kajian akan dibuat berdasarkan beberapa kes jenayah sebelum ini. Di mana semua sedia maklum, kejadian yang melibatkan sebegini bukan kali pertama di KLIA. Namun untuk kawalan keselamatan yang lebih lanjut, yang lebih khusus, yang lebih terperinci, sememangnya akan dikajilah selepas ini. Namun ini adalah premis private ataupun yang syarat sasaran utama kan. So yeah, we will sit down and we will review back the security arrangement at the airport lah. Dalam pada itu, Polis Perlis dan Kedah turut meningkatkan kawalan serta pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand, terutama di lorong-lorong tikus. Ini bagi memastikan suspek kes tembak di KLIA berkenaan tidak meloloskan diri dari negara ini. Koordinasi dan sekatan jalan raya dilaksana dengan bantuan Pasukan Gerakan Am PGA dan Angkatan Tentera Malaysia. Sementara itu, operasi memburu suspek insiden tembakan KLIA Terminal 1 giat dilakukan. Suspek dilaporkan ada 3 rekod kes jenayah lampau dan pernah ditahan pada Februari lepas kerana melakukan ugutan jenayah terhadap isterinya. Semakan turut mendapati isteri suspek pernah membuat 2 laporan polis terhadap suaminya pada 2016 dan tahun lepas. Dan hasil daripada laporan tersebut, suspek telah pun ditangkap oleh pihak polis. Dan kami telah menghantar kertas siasatan, namun ada beberapa arahan lain yang kita perlu laksanakan. Dan saya rasa mengambil daripada insiden yang terakhir itulah isteri mengambil keputusan untuk mengajikan pengawal peribadi dia. Susulan kejadian, polis telah edarkan foto suspek terlibat kejadian tembakan di KLIA ke semua pintu masuk negara di utara tanah air dan pihak berkuasa negara jiran. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, arahan itu dikeluarkan sebaik sahaja pihaknya berjaya mengenal pasti suspek. Beliau berkata pihaknya turut memperketatkan kawalan di lorong tikus di sempadan negara. Menurutnya, suspek dipercayai masih berada di dalam negara dan usaha mengesan lelaki itu sedang giat dijalankan. Razaruddin berkata siasatan awal pihaknya turut mendapati suspek menggunakan pistol separa automatik berkaliber 9mm semasa kejadian tersebut. Seorang kanak-kanak berusia 8 tahun yang dilaporkan hilang selepas dilarikan sebuah kereta pada 11 April lepas ditemukan selamat tanpa kecederaan pada hari yang sama. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Selangor DSP Muhammad Ambianuddin mengesahkan kanak-kanak berkenaan dijumpai semula lebih kurang 1 jam setengah selepas hilang di kawasan rumahnya di Jeram, Kuala Selangor. Tindakan mengesan kanak-kanak itu dijalankan selepas polis menerima laporan pada hari sama sebelum ditemukan dalam keadaan selamat tanpa sebarang kecederaan. Susulan itu, polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa mengawasi anak-anak yang berada di luar rumah pada musim perayaan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Sebanyak 232 kes kebakaran terbuka direkodkan di Kelantan sejak 4 April hingga 11 April lalu. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Kelantan, Muhammad Wildan Azhari berkata angka itu agak tinggi kerana berlaku dalam tempoh singkat iaitu selama 8 hari.
Daripada jumlah itu, 181 kes membabitkan kebakaran belukar diikuti kebakaran sampah 27 kes dan kebakaran hutan mencatatkan 24 kes. Manakala selebihnya 4 kes direkodkan membabitkan kebakaran hutan gambut serta kebun 3 kes. Secara keseluruhan, pihak bomba menerima sebanyak 752 kes kebakaran terbuka dalam tempoh 4 bulan bermula Januari lalu. Jumlah itu hampir bersamaan dengan keseluruhan kes pada tahun lepas iaitu 814 kes. Dalam pada itu, sebanyak 39 lokasi panas kebakaran terbuka telah dikenal pasti di Kelantan. Antaranya 12 lokasi di Pasir Putih, 8 membabitkan daerah Bacok dan masing-masing 6 lokasi di Pasir Mas, Kota Baru serta Gua Musang. Kerajaan Negeri Kedah perlu lebih serius tangani isu masalah bekalan air bersih yang sekian lama menjadi isu rakyat, terutama menjelang Aidilfitri. Pengerusi rangkaian sahabat DMK, Datuk Muhammad Gizri Abu Kasim berkata, krisis berulang terputus bekalan di kawasan yang bertekanan rendah turut melibatkan daerah Sik. Air raya contohnya, macam kami di kampung ni, saya dapat macam-macam komplain. Di Sik ni pun macam-macam komplain pasal masalah air. Ada orang yang balik berhari raya, tapi balik berhari raya satu hari, kemudian dia terus balik ke rumah dia pula kerana ada masalah air. Dan kerajaan negeri haruslah bertanggungjawab. Nak menyalahkan orang pada semua benda tu tak betul lah. Katanya antara beberapa kawasan yang paling teruk terjejas adalah sekitar Tanjung Dawai, Merbuk, Kuala Kedah dan beberapa kawasan di Kubang Pasu. Gangguan bekalan sering berlaku sehingga 5 hari untuk mendapatkan bekalan air. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD telah meluluskan 271 daripada 280 permohonan lesen perubahan sementara LPS untuk perkhidmatan bas ketika Aidilfitri. Bagi menjaga keselamatan penumpang, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan APAD memaklumkan kelulusan itu berdasarkan had usia bas yang tidak melebihi 10 tahun dan mempunyai kelulusan Puspakom. Biasanya dia tak patuhi syarat lah. Mungkin hak usianya melebihi 10 tahun. Itu antara biasanya lah, mungkin tidak ada GPS yang jadi kita tak benarkan mereka ni atau masuk sebagai bas tambahan lah, bas ekspres. Di TBS, 180 syarikat beroperasi melibatkan 3,400 bas dan lebih 5,000 perjalanan setiap hari sepanjang cuti Aidilfitri. Sebanyak 45 kes penyakit berkaitan haba dilaporkan setakat Jumaat lepas dan ia melibatkan 33 kes kelesuan haba, 11 kes strok haba dan 1 kes kejang haba. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, 8 kes masing-masing dilaporkan di Perak dan Kedah serta 6 di Selangor. Manakala 5 kes masing-masing dicatatkan di Johor, Negeri Sembilan dan Pahang, Sabah 4, Perlis 2 serta Pulau Pinang dan Kelantan masing-masing 1 kes. Secara keseluruhan, 2 kematian akibat strok haba dilaporkan. Kematian pertama melibatkan seorang lelaki berumur 22 tahun dan kematian kedua membabitkan seorang kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun. Lagi akaun media sosial mengaku milik Yang di-Pertuan Agong. Sekali pandang, ia tampak biasa. Namun jika diperhati, ia kelihatan meragukan. Penelitian pasukan biar betul mendapati akaun terbabit adalah palsu, menggunakan gambar dan nama sama, namun ia sebenarnya tiada kena-mengena dengan Seri Paduka Baginda. Biarpun akaun hanya dicipta suka-suka, namun ia dikhawatiri boleh mengelirukan masyarakat. Dengan siri rekaan akaun palsu, perkara terbabit adalah membimbangkan. Kekhawatiran pernah disuarakan istana yang mengesan perbuatan sama sebelum ini. Pelakuan disifatkan sebagai salah guna nama payung negara. Orang ramai diingatkan tidak terpedaya. Penyamaran dan salah guna identiti merupakan jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Malaysia menuntut masyarakat antarabangsa mencari penyelesaian dan perdamaian di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan konflik di rantau itu menjejaskan keamanan dan ekonomi dunia. Susulan itu, satu mesyuarat khas diadakan petang tadi bagi merangka beberapa langkah segera yang perlu diambil, termasuk keputusan membawa pulang rakyat Malaysia dari negara-negara berisiko. Di peringkat antarabangsa tentulah menuntut supaya dapat dijamin penyelesaian kedamaian di Timur Tengah, kerana apa yang berlaku di sana akan menjejaskan keamanan dunia dan juga ekonomi dunia. Tambah beliau, ketegangan yang berlaku dilihat berpunca daripada serangan Zionis ke atas bangunan konsulat Iran di Syria sebelum ini. Serangan itu bukan sahaja merupakan tindakan provokasi, malah melanggar peraturan dan undang-undang antarabangsa. Terdahulu, Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan kerajaan memantau rapat perkembangan di Asia Barat. Dalam kenyataan sama, Wisma Putra menasihati rakyat Malaysia di rantau terbabit untuk bersedia menghadapi kemungkinan gangguan pada jadual penerbangan dan merancang perjalanan mereka sewajarnya. Ini susulan penutupan ruang udara di beberapa negara termasuk Iran, Jordan, Lubnan dan Iraq. Rakyat Malaysia di negara terbabit diminta sentiasa waspada dan mengikuti perkembangan semasa serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Rakyat yang memerlukan bantuan boleh menghubungi kedutaan atau ke konsulat Malaysia berdekatan. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak yang terlibat untuk mengelak dan berhati-hati agar tidak memburukkan lagi ketegangan di rantau Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan ia bagi meredakan persengketaan untuk menamatkan konflik terbabit dengan segera. Malaysia mengulangi objektif utama adalah untuk mencari keamanan dan penyelesaian kekal kepada nasib rakyat Palestin, bukannya memanjangkan lagi konflik. Tindakan Iran adalah sebagai tindak balas terhadap serangan bom awal rejim Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024. Dalam pada itu, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan bekerjasama rapat dengan agensi kerajaan berkaitan bagi memastikan keselamatan jemaah Malaysia terjamin. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dalam satu kenyataan berkata, setakat ini tabung haji masih meneruskan persiapan bagi musim haji 2024 seperti yang dirancang. Menurutnya, serangan balas Iran sudah tentu meningkatkan ketegangan yang sudah pun berlarutan sejak lebih 7 bulan lalu akibat kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Beliau menyeru agar semua pihak kekal bertenang dan sentiasa merujuk kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih dari semasa ke semasa. Malaysia Airlines MAS akan mengubah laluan penerbangan antara Kuala Lumpur dan London untuk mengelak ruang udara Iran, dan ini berikutan ketegangan yang semakin memuncak di Asia Barat. Selain MAS, syarikat penerbangan lain seperti Air India, Qantas Australia dan syarikat penerbangan Jerman Lufthansa adalah antara syarikat penerbangan pertama yang mengubah laluan penerbangan buat sementara waktu kerana kebimbangan konflik antara Iran dan Israel. Pada 1 April lepas, ancaman Iran terhadap Israel semakin meningkat berikutan serangan udara ke atas pekarangan kedutaan Iran di Syria yang mengorbankan beberapa jeneral tentera. Prudential BSN Takaful Berhad Pru BSN bakal melancarkan pelan perubatan baharu pada pertengahan tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Wan Saiful Rizal Wan Ismail berkata produk tersebut dipercayai yang pertama di pasaran. Dalam tahun ini kita juga akan melancarkan produk-produk medical perubatan yang baru juga di pasaran. Belum boleh reveal lagi the exact plan.
Januari lalu, pengendali takaful itu telah melancarkan Pru BSN Warisan Gold yang menawarkan satu pelan warisan inovatif bagi melindungi keluarga yang terkesan dengan impak risiko keuangan. Ketika ini, Pru BSN mempunyai lebih 16,000 ejen takaful yang berkhidmat kepada lebih 2 juta rakyat Malaysia dalam memenuhi keperluan pelindungan dan kesihatan. Prospek yang lebih baik untuk Bursa Malaysia tahun ini akan memupuk persekitaran kondusif bagi tawaran awam permulaan IPO. Ketua Pendidikan dan Penasihat Kekayaan Pengurus Portfolio UOB, K. Hian Wealth Advisors UOB berkata, indeks barometer dijangka menunjukkan prestasi positif tahun ini. Pasaran saham di Malaysia menunjukkan trajektori positif pada suku pertama 2024. Antara faktor mendorong pertumbuhan itu termasuk penilaian yang menarik, hasil dividen tinggi yang menarik pelaburan tambahan. Meskipun pasaran menyederhana pada suku pertama, Malaysia dan Indonesia kekal sebagai destinasi utama bagi penerbit IPO di rantau ini. Langkah mempercepatkan sehingga 3 bulan bagi permohonan baharu mulai 1 Mac bagi pasaran utama dan ACE juga dilihat memberi kesan positif pelbagai bidang. Baik, kerjaya sebagai juruterbang dan anak kapal dianggap glamour dan menyeronokkan. Namun hakikatnya kejayaan ini mempunyai cabaran tersendiri, termasuk terpaksa mengorbankan masa bersama keluarga kerana ditugaskan ketika Aidilfitri. Ikuti laporan yang telah disediakan oleh Nurlela Muhammad Nur. Juruterbang Malaysia Airlines Berhad MAB, Kapten Nik Muhammad Izhar Nik Ismail berkata, bertugas di pagi Syawal sudah menjadi perkara biasa. Beliau yang sudah 18 tahun berkhidmat di MAB bersyukur keluarga memahami situasi dirinya yang tidak dapat bersama menyambut Lebaran. Ini adalah tahun yang ke-8 saya tidak akan beraya bersama keluarga di Kuala Lumpur lah. Saya akan beraya di luar. Tahun ini saya ditugaskan untuk terbang ke Kathmandu, Nepal, dan saya akan tiba di sana sehari sebelum Hari Raya dan akan menyambut pagi raya di sana, dan saya akan terbang balik semula ke Kuala Lumpur pada Hari Raya kedua. Buat anak kapal MAB pula, beraya di perantauan sudah sebati dalam hidup mereka. Apa yang penting, kepuasan penumpang terhadap layanan diberi menjadi keutamaan biarpun tidak dapat menyambut Lebaran bersama keluarga tercinta. Kita punya passenger tu kita anggap sebagai tetamu. Jadi kita welcome them sebagai tetamu kita. Jadi kita tak rasa macam situasi tu macam kat luar. Kita rasa macam kat rumah kita. Kita ajak tetamu datang rumah untuk menyambut Hari Raya. Kita orang kebiasaannya kalau kena beraya di perantauan, kita orang akan prepare baju raya for sure. Kita akan bawa sekali lah juadah-juadah raya. So kita akan pakai masa kita sampai masa naik stop nanti. Tahun ini tak dapat juga seperti tahun lepas. Jadi tahun ini saya bertugas ke Madinah pada petang sebelum raya ke Madinah dan hari raya pertama di Madinah. Rasa hiba ada pasal tak dapat bersama keluarga pada hari raya pertama, tapi disebabkan oleh amanah dan tugas yang diberikan, alhamdulillah setelah sekian lama dapat dinikmati bersamalah dengan anak-anak kapal yang lain. Kita ni family kan, because one thing kita ada family di rumah, and then tapi on flight kita ada own family which is our state of crew. So from there orang kata kita boleh feel that raya punya feeling tu lagi sama-sama je. Sementara itu, pengurus penjadualan kerja Muhammad Faizal Yusof berkata, pembahagian tugas juruterbang dan anak kapal MAB bergantung kepada jumlah jadual penerbangan yang ada pada setiap perayaan. Perayaan tu kemungkinan jadual penerbangan akan lebih tinggi daripada hari biasa. So jadi kita akan menggilirkan cuti. Penggiliran cuti itu kita ada beberapa kriteria yang kita akan letakkan dan mengikut pada kriteria itu kita akan gilirkan lebih kurang 2 ke 3 tahun. Kami anak kapal ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga MAG mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.
Nurlela Muhammad Noor, RTM. Tiada tempat sesuai untuk lelap seketika ketika dalam perjalanan balik kampung atau bimbang sukar ke tandas akibat terkandas dalam kesesakan. Usah bimbang, penyelesaiannya ada di tangan anda. Ingin tahu lebih lanjut? Ikuti laporan yang telah disediakan Fauzura Yusof. Dilengkapi pelbagai kemudahan setara dengan di rumah. Tidak hairan apabila kenderaan rekreasi seperti motorhome semakin dapat tempat. Ibarat hotel, antara kelengkapan yang ada, tempat tidur, tandas, dapur dan televisyen. Turut jadi tarikan hiasan dalaman. Ia juga boleh memuatkan sehingga 8 penumpang pada satu masa. Sejak ada motor, saya tak pernah balik kampung pakai kereta lain dah. Kan? Semua pakai motor. Kerana mudah sangat. Terutama bila balik kampung. Balik kampung, kalau guna motorhome, yang pertama sekali bila R&R kita penuh. Semua orang nak gunakan toilet, semua orang nak gunakan, kita ada toilet sendiri kan. Bila time balik kampung, kat kampung, time hari raya, bilik tak cukup. Kita ada bilik sendiri kan untuk ni. Jadi banyak kemudahan-kemudahan kita lah, mudah untuk kita. Dan kita pula boleh parking kat mana saja kan. Dengan keselesaan yang ditawar, semakin ramai yang memilih menggunakan kenderaan rekreasi untuk perjalanan jauh, terutama balik kampung. Dan kita boleh pilih time kita sendiri bila-bila masa. Tak perlu takut dengan jam ke apa ke, tak perlu. Kita kalau jam kita berhenti rehatlah. Kalau mengantuk tidurlah, rehat saja, berhenti mana-mana kan. Tak ada isu pun sebenarnya untuk. Dan kita tak ada, dan kita boleh pilih masa kita, tak perlu nak pilih time ni tak jam, time ni tak ada. Kita boleh balik bila-bila masa kita suka. November 2022 bila kita dah ada motorhome, setiap kali kita balik kampung memang kita pakai motorhome. Ceritanya selesa lah sebab dalam ni dah ada bilik air and then tempat tidur dah boleh untuk 6 orang, kami berlima. Jadi memang dah selesa. Saya guna sejak lockdown itu, November 2020. Masa tu kita sebenarnya tak boleh nak masuk hotel, tak boleh check in. Jadi saya pun beri keputusan untuk beli ni. Lepas tu saya boleh travel balik kampung. Ada bilik air, ada tempat tidur. Pendek kata, pelbagai lagi kemudahan yang ada dalam perkhidmatan pengangkutan motorhome ini. Jadi, kalau anda yang menggunakan perkhidmatan ini memang sangat sesuai, terutama pada mereka yang mempunyai ahli keluarga yang ramai dan juga untuk jarak perjalanan dalam tempoh yang lama. Saya akan gunakan motorhome ini untuk balik kampung. Fauzura Yusof, RTM. Simptom-simptom microsleep. Tersengguk-sengguk, mata terkebil-kebil, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Aksi final kejohanan badminton Asia BAC 2024. Hasrat untuk melihat wakil tunggal negara menjulang kejuaraan itu tidak tercapai apabila bergula laki negara Nur Izzuddin Rumsani Gozafi tunduk pada wakil tuan rumah dari China Liang Weiqing Wang Zhang. Aksi yang berlangsung di Nembong, China itu menyaksikan pertemuan dua wakil itu menjadi pertemuan kedua selepas aksi pusingan pertama terbuka Malaysia 2023 yang lalu. Wakil China itu bermula garang di set pertama apabila berjaya mendominasi permainan biarpun diberikan tentangan hebat oleh Izzuddin Zife sebelum menang 21-17. Memasuki set kedua, giliran Izzuddin Zife menunjukkan taringnya dengan setiap serangan membuahkan hasil untuk menang 15-21. Bagaikan mendapat tonik baharu, wakil China tampak tidak berdepan masalah di set ketiga untuk meraih kemenangan rasmi 21-10 sekaligus meraih rekod 2-0 ke atas wakil negara itu. Pelari pecut negara Azim Fahmi terus mencipta sensasi dan kali ini dia menampilkan larian bertenaga membantu kuartet 4x100 meter Universiti Ambon meraih emas pada kejohanan olahraga jemputan Tom Jones Memorial 2024 semalam.
Kejuaraan berlangsung di Gainesville, Florida, Amerika Syarikat. Pemenang gangsa 100 meter Sukan Asia 2022 itu berlari bersama Fabia Ash, Dario Matau dan Ken Yusola Ajayi merekodkan 38.64 saat yang juga catatan semusim terbaik mereka untuk mengungguli saingan tersebut. Mereka mengatasi pencabar terdekat Louisiana State University LSU di kedudukan kedua, manakala kuartai University of Kentucky raih pingat gangsa. Keputusan di Lakar Azim merupakan kemenangan keduanya bersama kuartai University Auburn dalam tempoh sebulan selepas mereka muncul juara kejohanan Yellow Jacket Invitation di Georgia Tech, Georgia. Menjelang kejuaraan gimnastik berirama ke-15 di Tashkent, Uzbekistan, pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 2022, Eng Jo Im berkemungkinan beraksi dalam disiplin gelung pada kempen yang berlangsung 2 hingga 4 Mei ini. Naib Presiden Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF Petrina Lau berkata disiplin itu mungkin paling selamat buat Joe bagi mengelak kecederaan dialaminya sebelum Sukan Asia 2022. Pihaknya enggan mengambil risiko, justru memilih acara gelung kerana tidak memerlukan banyak lentikan. Meskipun doktor memaklumkan tiada apa-apa yang serius, namun MGF mengambil langkah berhati-hati. Petrina bagaimanapun tidak menolak kemungkinan untuk Joe bersaing dalam disiplin lain. Ini bergantung kemajuan atlet gimnastik itu menjelang tugasan pertamanya iaitu Piala Bosphorus Gimnastik berirama di Istanbul, Turki pada 19 hingga 21 April. Baik, sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madang.